Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Sayyidina Muhammadil Mab'us Rahmatil Alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabili ila yaumiddin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kuliah yang lepas telah kita masuk kepada bab al-jihad fi sabilillah. Jihad dengan makna bersungguh-sungguh memperjuangkan untuk meninggikan kalimah Allah dengan nyawa dan harta, semata-mata kerana patuh kepada perintah Allah sebagai ibadah. Dan jihad ada beberapa kategori, sekurang-kurangnya ada 5 kategori. Luasnya jihad tidak macam al-harbu. Kalau al-harbu makna peperangan, peperangan sempit, angkat senjata melawan musuh, itu harb. Tapi kalau jihad, dia banyak kategori. Jihad dengan menyebarkan ilmu, menuntut ilmu, infak harta fi sabilillah, mempertahankan diri daripada pencerobohan musuh, menyerang musuh yang berhasrat untuk menyerang kita, termasuk kerahan tenaga yang diisytiharkan oleh pemerintah Islam bagi melawan musuh dan meninggikan ayatillah, agama Allah. Itu kesemuanya termasuk dalam makna al-jihadu fi sabilillah. Menyambung kita minggu dulu cakap tu dulu. Kita sambung ke galakan dan kelebihan jihad. Satu yang kita nak sebut dahulu, ditinjau di seluruh agama, khasnya agama Samawi yang masih ada pada manusia hari ini, walaupun berlaku penyelewengan. Yahudi baik, Nasrani baik, yang Samawi, agama langit, Islam baik, tidak ada rangsangan untuk menyuruh umatnya berjihad dengan pengajaran pengertian jihad yang begitu luas, yang masuk dalam hati pengikut, melainkan Islam sahaja yang berbuat demikian. Agama lain tidak ada yang seperti itu, kerana mereka diutuskan untuk kaum mereka sahaja. Bila kaum mereka sahaja, maka tidak wajar memerangi kaum sendiri. Maka jihad yang luas begini tidak ada dalam Taurat, tak ada dalam Zabur, tak ada dalam Injil. Ada sedikit suruhan dalam Zabur bila Ibrahim, bila Nabi Daud, Allah perintah membawa tentera pergi melawan Talut sampai ke peringkat wa qatala Dawudu Jaluta, sampai Daud sendiri telah membunuh Jalut. Kata panjang. Jadi tidak macam kita, ada ayat-ayat jihad yang teratur dan ada proses untuk kita mengenali jihad. Bukan daripada awal Islam mengisytiharkan jihad, tidak. 13 tahun kita menerima tekanan dan penyiksaan musuh tanpa sepatah pun ayat yang menyuruh kita melawan balas. Lepas 13 tahun barulah kita buat macam ni. Okey. Sebelum daripada diutus, sebelum daripada diturunkan
ayat yang mewajibkan umat Islam berjihad, termasuk harb, berperang dengan musuh. Lebih dahulu Allah memberi galakan-galakan kepada orang Islam dahulu, sampai sekarang dipanggil ayatul jihad. Kita ada fiqhul jihad yang dibuat oleh Syekh Al-Qaradawi, ada 2 juzuk kitab fiqhul jihad, yang di antara intipatinya Allah Ta'ala menyuruh kepada kita, waqatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu la yuhibbul mu'tadin. Dan berperang, gunakan qatilu, satu aspek daripada aspek jihad ialah berperang. Perang dengan makna mengangkat musuh, menentang musuh dengan kekuatan senjata, fizikal. Maka ayat waqatilu, hendaklah kamu berperang, tapi mesti fi sabilillah. Mesti peperangan itu yang dikaitkan di jalan Allah. Maksud jalan Allah, peperangan untuk mempertahankan agama dan maruah agama dan menyebarkan agama kepada musuh. Kepada siapa? Alladzina yuqatilunakum, musuh yang telah pun membunuh kamu, memerangi kamu 13 tahun lamanya. Zaman Mekah 13 tahun kamu tidak berperang, tak melawan mereka. Berapa ramai orang kamu yang dibunuh, tapi kamu Allah tidak suruh bunuh orang Islam. Nabi kita bersabar tunggu perintah. Sekarang baru datang qatilu, peranglah mereka. Daripada awal lagi dengan syarat wala ta'tadu, jangan melampau, jangan melebih-lebih, jangan pergi menyerang orang yang tidak ada kena mengena dengan kategori mereka sebagai musuh, termasuk golongan mu'ahid yang telah mengambil janji untuk kamu bersama dengan mereka. Mengapa dikatakan wala ta'tadu, jangan kamu melampau? Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak suka. La yuhibbu, bahasa yang paling diplomatik. Kita kata Allah membenci, itu Allah tidak suka. Tak suka, benci. Tapi ayat kita la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka kepada orang yang melampau-lampau. Perang walaupun satu benda yang agak ekstrim, bunuh, tikam, buat apa saja mengalahkan musuh, tapi masih ada wala ta'tadu, jangan melampau. Apa dia cara melampaunya? Tengok, berlaku satu peristiwa zaman Khalid bin Walid. Khalid masuk Islam, jadi ketua perang Islam, berlawan dalam satu peperangan. Khalid berjumpa dengan musuh tradisi dia dahulu, zaman dia sama-sama kafir dahulu, sama-sama musuh Islam dahulu. Kawan itu belum lagi Islam, Khalid dah Islam, berjumpa dalam peperangan. So, kawan ini tahu kekuatan Khalid, berdepan dengan Khalid sahaja dia lari. Kalau bahasa lari tak cukup tanah, Khalid kejar dia, dia jatuh. Sampai dekat, dia kata asyhadu an la ilaha illallah, tu jangan asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Sahabat dia dengar, Khalid terus bunuh kawan tu, mati. Dilaporkan kepada Nabi peristiwa itu. Nabi panggil Khalid, ataqtulu rajulan musliman, aku dilaporkan kamu telah membunuh seorang Islam.
Dia kata, la ya Rasulullah, aku tidak bunuh orang Islam, aku bunuh orang kafir. Tidakkah kamu berjumpa dengan seorang kafir yang mengucap depan kamu, angkat jari pula, asyhadu la ilaha illallah wa rasulullah. Dia menyebut demikian kan, takut aku bunuh dia, aku nak selamatkan diri dia, maka dia berpura-pura Islam. Nabi kata, halla syaqaqta qalbah, sudahkah kamu belah dada dia, tengok hati dia, Islam tu ke tidak? Baru dia Khalid, Nabi confirm, kamu telah bunuh seorang Islam. Itu wala ta'tadu ni. Walaupun dia nak selamatkan diri dia dengan Islam, tak apa. Allah menguruskan hal batin, kamu uruskan hal zahir. Kes tadi, Khalid telah bunuh seorang Islam. Nabi kata, itu bunuh dengan tidak sengaja. Kalau sengaja, kamu akan bunuh balas. Belajar dah kisah. Kamu kena bayar diat bunuh tidak sengaja. 100 ekor unta, diat mukhaffafah, diat ringan, 5 kali bayar. Unta pun 20, 2 tahun 2 kelompok, 20 laki-laki jantan, laki-laki pula, 20 betina perempuan, 20 lagi 3 tahun, 20 lagi 4 tahun, 20 lagi 5 tahun, 100. Khalid tidak mampu nak bayar, maka Nabi menyuruh bayar keluarga si mati itu dengan harta Baitul Mal. Itu nak habah kata Islam sampai ke situ. Keadilannya bila berpegang jangan melampau. Dia Islam, dia serah diri, sudah. Dia Islam, habis perang. Nak selamatkan diri mereka pura-pura, tu halla syaqaqta qalbah. Kamu dah belah dada, dah tengok Islam kan tidak tak? Anta tahkum bil zawahir, wallah yatawalla sarair. Nak hukum yang zahir yang dapat kamu nampak sahaja, sarair yang kamu tak nampak jangan kamu campur. Serah Allah Ta'ala. Dan ayat ya allazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang berdekatan denganmu. Di Madinah itu yang Quran sebut yang tinggal bersama dengan Nabi dalam Madinah, Bani Quraidah, dia kafir. Bani Mustalik tidak jauh dengan Madinah, kafir. Dan kufar lain, Majusi dan sebagainya, yang yalunakum, yang hampir dengan kamu. Kenapa? Wal yajidu fikum ghilzah, biar mereka merasakan, melihat kehebatan kamu wahai Muhammad. Ghilzah, kamu bukan pondan, kamu gentleman, polis. Sebab itulah di antara sifat-sifat orang Islam daripada awal lagi pun, hati lembut, tapi sikap dengan kufar tu. Walladzina amanu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Habis ayat. Orang Islam itu sifat mereka asyidda' 'alal kuffar, dealing, menghadapi, menangani masalah orang kufar, mereka syadid. Asyidda, mereka strict. Ghilzah, tegas. Tapi dengan orang Islam, ruhama'u bainahum, sama-sama Islam, mereka rahim, pengasih dan penyayang.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Semua orang Islam itu saudara kamu. Juga digunakan perkataan ikhwah. Dulu kita belajar yang Quran sebutkan maafkan saudara kamu. Bila saudara ikhwah macam abang kandung, adik kandung kita. Dia tak kata sohbah, dia tak kata zamalah. Ikhwatun macam saudara kamu. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perelokkan hubungan kamu dengan saudara seagama, sebangsa dengan kamu. Quran jelas dan kita pun faham, tapi tak nak beramal. Dengan orang kafir berlembut. Semua Islam tak boleh kira sama. Pasal apa? Ambil dasarnya. Semua orang Islam ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, cari jalan diperelokkan, diperkukuhkan hubungan sesama Islam. Jangan sampai kita terbalikkan ayat, dengan kafir kita berlembut, dengan Islam kita berkeras. Sampai disebutkan tarahum ruka'an sujada. Kamu lihat orang Islam ini dan mereka bersembahyang, berkumpul, semua mereka sama. Saf yang sama, ruka'an, rukuk yang sama, sujadan, semua sujud yang sama. Seorang jamaah, orang yang di belakang bagi hadapan, letakkan kepala dia di belakang kedua-dua tapak kaki kawal di hadapan. Kalau kita lambat angkat kepala, dia bangun dahulu, dia pijak kepala kita. Tak apa. Mana pernah orang bertumbuh tengah semua yang pasal faham pijak kepala aku. Kita tak apalah ada saf yang teratur. Kalau dia di Mekah tu kan ada saf, macam sembahyang hari Jumaat, pantang ada sinci kosong depan kita tu, dimasuk. Sah dah bila kita sujud, sah dah sujud belakang tapak kaki dia. Kalau panggung tengok tu tak ada apa dah. Duduk kaki depan muka. Pernah kita rasa terhina, rasa tak patut, rasa tak betul. Tak. Pasal apa? Ujung ayat. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Mereka sujud tadi, mereka rukuk sama tadi, mereka sujud tadi, letak tempat yang paling hina tadi, bawah lantai. Ini tak apa, ada sejadah. Kerana tak jalan raya kita sujud. Tempat orang seng tu. Tak ada. Orang pijak kepala apa tidak apa? Pasal apa? Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka buat demikian, mereka nak mencari redha Allah, kelebihan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sembahyang jamaah. Fadlan, kelebihan, wa ridwana, kami redha Allah. Buat demikian kerana tunduk perintah Allah, kamu dapat redha Allah. Tusimahum fi wujuhihim min athari sujud. Dapat dilihat cahaya sujud pada muka-muka mereka, pada dahi mereka. Ada kesan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kita nak ada barang itu, tapi pada Allah Subhanahu wa taala muka itu bukan yang bercahaya. Maka inilah maka dikatakan qatil ladina yalunakum al-kufar, perangilah orang yang paling hampir dengan kamu, kufar di Madinah, biar mereka tahu, wala yajidu, mereka dapati fikum ghilzah, kamu ada ketegasan, kamu ada prinsip, kamu ada nilai hidup. Wa'lam, dan ketahuilah dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan daripada mula suruh apa guna dia kita, apa gunanya, faedahnya yang dapat kita lihat daripada
mengorbankan nyawa, korban tenaga, korban harta, berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjual beli denganmu. Allah jual kepada kamu syurga. Anda beli syurga itu dengan tadi, amwalikum wa anfusikum, dengan gigi kamu, nyawa kamu, dengan harta kamu. Kalau berlaku jual beli, maka yuqatiluna fi sabilillah. Modalnya nak beli syurga, modalnya di samping nak gigi kita, harta kita, nak kuda, pedang, persiapan tombak, apa sahaja persiapan logistik, semuanya harta. Fayaqtuluna, mereka pergi berperang, membunuh musuh. Kadang-kadang wa yuqtaluna, mereka bunuh kamu. Peperangan mana mungkin sebelah pihak saja mati, pihak ni tidak mati, kita pun mati. Wa yuqtaluna, kalau berlaku begini, berlaku jual beli syurga berlaku, modal kamu ada, harta kamu keluarkan, tenaga keluarkan, kamu dibunuh, wa'dan alaihi haqqa, Allah telah berjanji dengan kamu syurga, dan janji itu haqqa, benar. Mana mungkin Allah nak mungkin janji dia. Janji ini bukan saja kepada kamu. Allah meteraikan janji itu dengan insan yang beriman sejak zaman Taurat zaman Musa, Injil zaman Isa, wal Quran zaman Muhammad sampai kepada kita. Dah lama dah Allah berjanji, dari dahulu pun begitu. Cuma saya sebut tadi, jangan lupa, semua para anbiya diutuskan kepada kaumnya sahaja. Musa pun kaum dia, Bani Israel. Injil Isa pun kaum dia sahaja, Bani Israel. Sampai kepada Ibrahim pun kaum dia sahaja. Sampai ke Muhammad tu, mu'istu likafatan nas, aku sahaja diutuskan kepada sekalian manusia. Dan demikian janji, walaupun kaumnya sahaja mereka kena berusaha. Nabi Nuh tidak berperang, sekadar mengajak kaum dia, anak dia, isteri dia pun tidak beriman. Bayangkan dalam sebuah rumah, bapa sebagai rasul, isteri tidak beriman dengan suami, dan anak tidak beriman dengan bapa. Kaum dia lagi-lagilah tu. Tu sampai Allah sebutkan, dia kata innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Nuh, setakat ini sahaja kaum kamu nak beriman dengan kamu. Selepas hari ini tidak akan seorang pun lagi akan beriman dengan kamu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Aku nak tenggelamkan dunia ini dengan azab dunia, biar mereka rasakan kepedihan azabku. Okey, apapun kesemut wa'dan alaihi haqqan fit Taurat, Allah telah berjanjikan dengan orang yang berjihad ini sejak zaman Taurat lagi di Al-Quran, iaitu waman awfa bi ahdihi min Allah, sesiapa yang telah menyempurnakan janjinya dengan Allah. Tadi daripada awal untuk mendapat keredaan Allah, nak masuk syurga Allah, nak beli syurga Allah itu dengan menunaikan janji penuhnya, fastabshir, maka
khabar gembira disampaikan kepada kalian, lebih baik tumbi dengan jualan harta yang telah kamu kurbankan itu, dan nyawa yang kamu kurbankan itu ialah Allah beli dengan syurga. Itulah suatu kejayaan yang paling besar. So, apalagi yang lebih besar daripada itu? Kalau sudah boleh masuk syurga, dunia sudah meninggalkan kita, kebahagiaan syurga pula kebahagiaan yang selama-lamanya. Kesenangan dunia yang sementara, kebahagiaan dunia sementara, dan syurga selama-lamanya. Atas itulah maka terus saya mengasak dengan bagi maksud dinaikkan daripada kepahaman mana jihad tadi dengan apa, dengan janji, dengan benar janji ini tidak akan disia-siakan. Kalau kamu tunaikan janji itu, kamu mati dalam peperangan, kamu masuk syurga. So, yang inilah yang sebut awal tadi poin. Tidak ada pada agama Kristian. Kerana itulah maka didapati dalam siri peperangan orang Islam dengan musuh, sama ada dengan Byzantine, Rom, dengan Parsi. Semua peperangan kita menang. Peperangan Yarmouk itu hebat tentera Rom, semua pakai baju besi, terlatih, askar mereka cukup terlatih. Orang Islam ada 4-5 orang yang pakai baju besi, lain tak pakai baju besi. Askar mereka pakai semua baju besi, terlatih. Jumlah mereka jauh berganda-ganda dengan jumlah kita. Sepatutnya perang dengan pedang, pakai baju besi pula. Tikam tak mana? Peluang nak tikam tu kena kaki, tak mati. Dia nak kena tengkok dengan dada, perut. Pakai baju besi. Tapi macam mana orang pakai baju besi boleh kalah, orang tak pakai besi boleh menang? Okey. Maka itulah yang mereka cari, apa rahsianya. Maka orang Islam ini dia boleh berperang, dia semangat dia lebih, dia sanggup berjalan berbulan-bulan padang pasir. Logistik yang tidak seberapa mereka ada. Pertama, tak tahu ke tidak, mereka perang kebanyakan buah tamar dengan air. Apa lagi boleh bawa? Nak bawa peyuk? Nak bawa kari kepada ikan? Big stick. Buah tamar. Tenaga mereka berjalan tu berbulan-bulan di padang pasir. Mereka tahan. Mereka sakit, tentulah sakit. Tak kisah. Akhirnya mereka tahu, mengatakan bahawa kekuatan umat Islam itu berada pada keyakinan mereka bahawa yang keluar berperang itu, jika mereka mati pun masuk syurga, kalau mereka hidup pun mereka akan masuk syurga juga akhirnya. Itu perniagaan yang tidak rugi. Itu yang kita baca dalam surah As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Mahukah kamu, kata Allah, aku tunjukkan kepada kamu suatu bisnes yang tidak akan rugi. Satu bisnes, satu urusan perniagaan, kamu tak rugi. Malah kamu tunjikum, akan menyelamatkan kamu daripada azab yang paling pedih. Bila selamat daripada azab, tak masuk neraka, kau masuk syurga. Apa dia? Itu yang katakan tu'minuna wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu bisnes beriman, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang ada kepada kamu, dengan diri kamu, dengan nyawa kamu.
Itulah yang paling baik kepada kamu kalau kamu mengetahui. Masuk dalam hati orang Islam duluan. Pantang mendengar perkataan hayya 'alal jihad. Jom berjihad. Semua akan keluar. Yang cacat pun nak keluar sama. Yang budak yang belum balik pun nak keluar sama. Kita akan jumpa nanti. Ada hadis Ibn Umar. Budak yang belum lagi balik pun nak keluar sama. Perempuan nak keluar sama. Walaupun mereka tak diwajibkan jihad. Yang cacat nak keluar. Walaupun Quran mengatakan bahawasanya laisa 'alal a'ma haraj wala al-a'raj haraj. Yang buta tak payah. Yang cacat tak payah. OKU tak payah. Budak-budak tak payah. Perempuan pun nak pergi juga. Saya bayangkan seorang sahabat yang dia tempang. Dia tempang, jalan tempang, kaki tangan dia tidak sempurna. Dia berdiri pergi berperang, nak pergi perang dengan tentera Israel yang berbaris, dengan menggunakan satu ketul batu, letak sebelah kaki letak atas tanah, sebelah kaki letak atas batu, nampak straight gitu. Nabi bertolak dia dengan sungkan. Dia jatuh. Kenapa aku buat begitu? Supaya dapat diterima sebagai tentera yang boleh pergi perang. Kamu cacat, kamu a'raj, tempang tak payah. Yang tidak ada harta, yang tidak ada belanja. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qala la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafid min ad-dam'i hazanan. Dan tidak mengapa pada golongan yang datang kepadamu wahai Muhammad minta nak keluar pergi perang, tapi tidak ada sebarang senjata, tak ada sebarang wang. Nabi kata kepada mereka, la ajid, aku pun tidak ada sesuatu yang boleh aku berikan kepada kamu untuk pergi perang sama kami. Tak apa, tak payah perang. Tawallau, mereka berpaling untuk bergerak. Wa a'yunuhum, mata mereka. Tapi itu memancar. Al-faidu, air mata keluar mencurah-curah. Hazanan, amat merasa duka cita. Allah yajidu ma yunfiqun, mereka sedih, mereka tidak boleh keluar perang. Sedih, Nabi nak tolong pun tak boleh pada ketika itu. Sedih kerana tidak boleh keluar perang. Quran rakam begitu. Tawallau, mereka berpaling balik. Wa a'yunuhum, dan mata mereka tapi itu minad dam'i, memancar air mata. Hazanan, penuh duka cita. Bila Allah cerita tentu betul, bukan mewayang. Allah ma yunfiqun, tidak ada kelengkapan perang, balik dengan duka cita. Inilah semangat yang tidak ada pada tentera lain. Khasnya tentera Yarmouk tadi, Qadisiyah, Yarmouk, sampai Nabi sampai dihantar beberapa pasukan mana pun kita menang, sampai kepada peperangan salib. Kemudian peperangan salib berlaku di tahun 1018 daripada awal abad yang ke-20, abad yang ke-11, awal abad ke-11 sampai abad ke-14. Lebih kurang 300 tahun lebih berperang, lebih kurang. Kesimpulannya, akhirnya Islam telah menang. Walaupun
Barat mempergunakan isu agama dengan tuan-tuan tahulah padri-padri Eropah termasuk Louis IX, Maharaja Perancis, memerintahkan semua gereja mengeluarkan sukukul ghafran, tiket keampunan. Padri gereja membuat macam satu sertifikat yang kalau berpegang sama dengan peperangan The Crusaders, hidup ke mati ke jamin masuk syurga. Suku ialah testimoni, ghafran keampunan dosa. Memang kepercayaan orang Kristian sampai hari ini pun kita hormatlah kepercayaan dia. Dosa mereka boleh diampun oleh padri-padri. Kena bayar duit dan mereka yakin, tak apalah, itu kepahaman dia. Maka ini peluang, ini tidak payah beli, tak payah minta padri mengampunkan dosa dia, bayar duit tak payah. Keluar perang saja dapat saku singular, suku plural, testimoni, sertifikat, atau bahasa senangnya tiket masuk syurga. Ambil tiket itu masuk dalam poket, mati masuk syurga. Dengan harapan tentera itu akan lebih bersemangat, sanggup mengharungi apa saja peperangan nak menang, boleh masuk syurga dengan mudah. Tapi sejarah mencatatkan dengan sendirinya bahawa sampai peperangan salib yang ke-13, akhir 14, ke-13 yang paling akhir sekali, sampai Louis IX, Louis yang ke-9 daripada Perancis, yang mengutuai tentera Perancis seluruhnya, dia sendiri pun tertawan, dia sendiri pun mati di Libya. Jadi akhirnya salib kalah, Islam menang. Bekal sama. Tapi kalau dibuat-buat begitu, yakin ke tak yakin, tak ditanam daripada awal keyakinan kepada makna jihad. Itulah yang Nabi kata, ma taraka qaumun al-jihada illa dallu. Tidak ada kaum Islam yang meninggalkan jihad melainkan mereka ditimpa kehinaan. Kalau tak tinggal jihad, mereka tidak hina, ditakuti oleh musuh tadi. Wal yajidu fikum ghilzah, mereka gerun dengan kamu. Itulah yang di antara yang kita dapati dalam syarak yang Nabi kata, utitu khamsan, aku di Allah berikan 5 perkara yang tak diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum daripada aku. Satu dari 5 dia kata, nusirtu birru'bi masirata syahrin, Allah tolong aku dengan tentera Islam boleh menang dengan musuh sebulan perjalanan nak sampai kepada musuh. Nusirtu, Allah tolong aku birru'bi, musuh dah takut dan mereka menyerah diri, menang sebelum berperang. Itu di antara saya katakan bahawa ruh jihad yang masuk. Maka sampailah ke situ, sebab itu maka dikatakan khuzu hijrakum, bersiap sedialah kamu, panfiru subatin au infiru jami'a, marahlah, ayuhlah ke medan jihad. Subatin berpasuk-pasukan, satu pasukan dulu pergi, 2 pergi, 3 pergi, au infiru jami'a, kalau kamu dikehendaki ke semua bergerak serentak, jangan melawan, ikut perintah sahaja. So, pasukan kecil dulu pergi, kedua pergi. Kalau ke semua pergi maka pergi. Maka sampai ditingkatkan infiru khifafan wasiqan. Infiru, bersegeralah kamu ke medan jihad,
khifafan dengan penuh rasa keringanan. Tak ada sebarang masalah diri, tak ada tanggungjawab, tak ada apa masalah. Tu khifafan. Wasiqala, kamu keluar juga tapi kena selesaikan banyak masalah, kerana ada harta orang yang kamu pegang lah, ada perjanjian lah dan sebagainya. Apapun kamu selesaikan masalah, pergilah, keluarlah beramai-ramai. Sama ada dengan cara mudah dan cara yang berat, dengan mengorbankan sedikit daripada harta kamu. So, logistik pada ketika itu, kalau tentera 50,000 orang, so, sistem pada ketika itu kebanyakan para sahabat yang ada dia bawa sendiri logistik dia, makanan dia, keperluan dia. Dia berada sikit, dia boleh sponsor beberapa orang lain yang tidak ada harta, tidak ada apa nak bawa. Yang tadi tu, yang sampai kepada peringkat pedang pun tak ada, makanan tidak ada, apa pun tidak datang jumpa dengan Nabi, minta Nabi sponsor. Tak boleh, kerana aku pun tak ada. Itu kalau sahabat yang ada, sahabat okey, aku sponsor. Semua kena buat dengan jihad, dengan harta, dengan jiwa kamu. Fisabilillah. Dzalikum khairul lakum. Itulah dia yang paling baik kepada kamu. Baik kehidupan dunia kamu, baik akhirat kamu, baik segala-galanya. Walaupun hukum pada asal Allah beritahu, kutiba alaikum wa kurhul lakum. Bila Allah wajibkan kepada kamu berperang, memang secara umumnya dia tidak menyukakan kamu. Zaman Nabi pun Allah beritahu dah, bukan 100%. Bukan kesemua orang itu suka berperang, tapi kurhul lakum, memang ada yang tidak suka. Inilah nak menyebutkan mata bahawasanya memang zaman Nabi, orang Islam yang tidak suka ini adalah orang-orang yang munafiqun. Wa inna min hawlakum min a'rabi munafiqun wa min ahlil maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Wahai Muhammad, kamu kena ingat, bila sampai peperangan yang macam ini, kamu kena tahu, kena sedar, mengatakan bahawa di keliling kamu ni orang Arab, mereka Islam tapi mereka munafiqun. Bukan Arab yang di luar, jauh daripada kamu ini, yang di luar Madinah munafiqun. Wa haulakum al-a'rab, awak Arab yang dalam kamu di Madinah pun ada yang munafik. Nak tahu di mana munafik? Bila datang perang, datang bila gendang perang di Palu, ada orang yang tadi khifafan, yang mudah menyahut, tak ada masalah. Tengok macam seorang Hanzalah ibn Abi Amir. Banyak sahabat yang nak Hanzalah As-Saifi, itu yang jadi kerani besar Baitul Mal. Ini Hanzalah ibn Abi Amir. Dia seorang pemuda hebat, memperhambakan dirinya kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tunggu perintah Nabi. Suruh buat apa pun dia buat. Maka dia pun berada bersama dengan Abu Hurairah, bersama dengan, dia panggil Ahli Suffah, orang yang tinggal di dalam masjid Madinah. Ahli Suffah, Ahli Sufi. Tak. Sampai Nabi panggil Hanzalah ibn Abi Amir, mengapa kamu tidak berkahwin? Dia tidak berkahwin. Dia kata dia tak ada masa nak kahwin. Dia kata, aku berkahwin 9 orang, aku ada masa? Kalau aku boleh ada masa begitu kahwin 9 orang, ada masa, takkan seorang kau tak ada masa? Murni ya Rasulullah, uzawij. Perintah akan saya kahwin, saya kahwin.
Tak tahu kahwin. Ada orang tak yang kenal? Ada. Panggil perempuan tu. Nabi minangkan kahwin. Hanzalah bin Abi Amir berkahwin. Siang berkahwin. Selesai. Akad nuri. Ala kadar. Malam Hanzalah budak muda hebat. Bermalam bersama dengan isteri kesayangan dia. Menjelang subuh, musuh mengintip masuk Madinah. Ada orang menyebut dalam semajid, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Yang menyahut dahulu ialah Hanzalah ibn Abi Amir. Berempat, berlima begitu nafaran. Anfar ni tak sampai 10 orang. Mereka lebih awal sampai ke medan peperangan, tempat ini katakan musuh telah masuk. Ada semua. Maka menjelang subuh mereka telah bertarung. Mereka tak berapa orang, tak sampai 10. Ya, musuh dalam 20 orang lebih kurang. Bertarung, gugur Hanzalah. Dan gugur 3 orang lagi daripada 8 orang di komputer. 4 orang gugur. Hanzalah gugur menjelang subuh dan 3 orang lagi gugur. Yang lain lari. Dia makan hambat ataupun dapat bunuh musuh. Yang lagi naik matahari, Nabi sampai. Mereka dapati bahawa 4 orang telah terkorban, 3 orang berlumuran dengan darah hasil tikaman tetakan musuh, gugur berlumuran dengan darah, melainkan seorang, Hanzalah ibn Abi Amir. Tidak setitik pun darah yang mereka nampak, walaupun hancur badan dia dengan pedang. Malah mereka nampak air membasahi badan Hanzalah ibn Abi Amir. Datang Nabi, sahabat tanya, ma balu hadza yursal? Kenapa yang ini ada orang mandi dia begitu kuyup basah tanpa setitik darah pun kami lihat. Yang lain kesemuanya martukhun bidima, penuh dengan darah. Nabi tercengang pada mulanya melihat Hanzalah ibn Abi Amir yang pagi semalam dikawinkan. Mengapa dia syahid dengan keadaan darah setitik pun tidak ada, dimandikan? Nabi tercengang pada mula. Sekejap Nabi tersenyum. Nabi kata, labak hadza ghasilul malaikah. Kamu jangan pelik, yang ini dimandikan oleh para malaikat dengan air syurga. Tahu kenapa dia kena mandi? Hampa jawab sendiri lah. Nak masuk syurga dalam keadaan berjunub macam mana? Siapa yang tahu ni? Allah Ta'ala tahu. Dia bersetubuh dengan isteri yang pertama dia sayangi semalam. Tak sempat lagi mandi, sebab ni subuh. Tak sempat lagi mandi wajib pada pagi itu, dia keluar perang dah. Dah biasa begitu. Bila mati, dia tak beritahu. Segi pasal hidup tak tahu. Malaikat beritahu. Kami tahu dia berjunub. Kami bawa air dari syurga memandikan Hanzalah ibn Abi Amir. Itu dipanggil hadza ghasilul malaikah. Tahu kan yang ada 2 orang yang dimandi oleh para malaikat. Mati, malaikat yang mandikan ada 2 orang. Satu sebelum daripada Hanzalah, Maryam Al-Azra. Maryam kena mengandung Nabi Isa. Orang pulau dia, orang tak peduli dengan dia, orang tahu dia. Dia mati seorang lagi.
Isa masih ada ketika itu, tak ada orang nak uruskan. Bisa tinggal sekejap, pergi cari orang. Isa cari tinggal mak dia sekejap, Maryam wafat. Balik tengok, dah dimandi, di kapan elok dah. Siapa yang mandikan Maryam Al-Azra? Ghasilul Malaikah, malaikat yang telah memandikan dia. Itu yang pertama. Yang ini yang kedua. Hamzah bin Amir, malaikat mandi dengan air syurga, maka itulah kelebihan orang yang mati jahat. Tapi Allah ingat, walaupun kamu benci, kamu tidak suka, orang munafik, orang Islam tak ada masalah. Kena ingat, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kamu tidak suka, kamu kena tahu dalam tidak suka itulah sebenarnya ada kebaikan kepada kamu. Kena ingat, yang paling kamu suka apa dia? Bersenang lenang tanpa jihad, kamu rasa baik, tapi itu sebenarnya syarrul lakum, tidak baik kepada kamu. Siapa yang tahu? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Itu maknanya apa sahaja yang sabit datang kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kamu nampak dia macam tidak elok, dia elok sebenarnya. Macam jihad ni nampak tidak elok, tapi dia tetaplah elok. Kerana itu maka dipericikan ada dua golongan. Allah bagi tahu dalam masyarakat Islam, khasnya zaman kita lah, zaman kemudian akan ada dua golongan. Wahai orang yang beriman, ma lakum idza qilakum isaqaltum ilal ardi araditum bil akhir. Banyak ayat yang bermakna wahai orang yang beriman, kenapalah kamu ini bila dipanggil kamu, diseru kamu kepada berjihad kepada Tuhan Ta'ala, isaqaltum ilal ardi, kamu tidak boleh bingkas bangun pergi berjihad kerana macam bumi menarik kamu, berat kaki kamu nak meninggalkan tempat tidur kamu, berat rasa nak melangkah meninggalkan rumah dan medan hidup, berat. Allah tanya, araditum bil hayati dunia minal akhirah, apakah dengan tidak pergi berjihad itu, dengan sayang rumah, sayang keadaan yang ada itu, kamu redakah dengan kehidupan dunia dengan membelakangi kebahagiaan akhirat? Sedangkan tidak ada keindahan dan kenikmatan hidup dunia ini melainkan dibanding dengan akhirat. Kenikmatan ini amat sedikit, amat rendah nilai dah berbanding dengan kehidupan akhirat, syurga di akhirat. Illa tanfiru, kemasih juga insan yang munafik jadi pedegil, ataupun insan kini pedegil tidak mau berjihad, Allah Subhanahu wa taala yu'adzibkum azaban alima. Azab Allah akan turun ke atas orang-orang yang ingkar tadi dengan azab yang amat pedih. Malah kalau berlakulah semua kamu, tidak ada seorang pun yang mau, semua kamu tidak mau berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kata tab wa yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan kaum baru menggantikan kamu. Wala tadurruhu syai'a, yang tidak berjihad Allah turunkan balak, habis ke semua. Allah ganti dengan kaum baru yang boleh menanggung amanah ini dengan tidak mendatangkan sebarang kemudaratan kepada Allah dan agamanya. Dan Allah Ta'ala itu Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah yang kalau kita baca di akhir surah Muhammad, kita berjumpa dengan ayat ini yang sama juga. Ha antum haula'i tud'aun lillahi faminkum man yabkhal, sampai habis akhir surah Muhammad. Ha antum haula,
inilah kamu wahai orang Arab, wahai ula kaum Islam yang bukan Arab, tud'auna litunfiqu fi sabilillah, kalian telah diseru dan ajak untuk memberi infak harta dan berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Wa in tatawallaw, kalau umat Arab berpaling tadah, berpaling tidak mau menjadi penanggung amanah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan gantikan kamu orang Arab kaum ghairakum yang bukan Arab. Semula yakunu amsalakum, mereka lebih baik daripada kamu. Kalau tengok dalam tafsir Ibnu Katsir dan Qurtubi pun ada, bila turun ayat tadi, ayat yang kena faham sekali, wahai orang Arab, kamu dipanggil, diseru untuk berjihad Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu enggan, tetawalau kamu berpaling muka, tak mau berjihad, tak mau mengorbankan harta jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan kaum lain yang tidak akan sama dengan kamu dan tidak macam mereka, lebih baik daripada kamu. Pada ketika itu dalam tafsir, sahabat bertanya Nabi, ada berikut balik daripada tafsir Ibnu Katsir, ya Rasulullah, kalau sampai masa kita orang Arab dah tak peduli kepada Islam, tak mau berkorban kerana Islam, Allah kata dia nak ganti kaum lain pula, siapakah kaum itu? Orang tanya Nabi ketika itu, kalau Allah tak nak ganti orang Arab dengan kaum lain, siapakah kaum itu? Nabi beralih kanan, beralih kiri, tengok ke belakang, ada sebelah kanan dia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi beritahu, wahai orang Arab, kalau kamu meninggalkan amanah Allah, tak mau berjuang agama Allah Taala, Allah akan gantikan ini dan orang dia dengan kaum dia. Salman bukan Arab, Parsi, orang Parsi, bukan mesti orang Parsi. Maknanya ada kaum lain yang akan Allah amanahkan kepada mereka itu. Kalau orang Arab tidak mau, ada hujah yang mengatakan bahawa Islam mesti naik, tak mesti atas nama orang Arab sebagai tulang belakang utama. Mungkin orang lain luar daripada tanah Arab. Inilah yang dikatakan tadi. Okey, akhir sekali kita pergi sampai kepada kemuncak dari peperangan ini. Allah sebut lebih awal mengatakan bahawa la taqulu, jangan sekali-kali kamu menyebut, kamu mengatakan bahawasanya orang-orang yang gugur waktu mereka berjuang fi sabilillah, mereka mati masuk kubur. Tidak. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Satu ayat. Yang kedua, bal ahya'un darwihim yurzaqun. Ayat yang pertama, jangan kamu sebut, jangan kamu kata, jangan kamu anggap seorang yang mati syahid waktu menegakkan Allah Subhanahu wa taala gugur, mereka bukan mati kata Allah. Bal ahya, mereka sebenarnya hidup. Cuma kamu, saya tidak faham kehidupan mereka. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, jangan kamu sangka tadi wala taqulu, jangan kamu bercakap, jangan kamu kata. Ini wala tahsabanna, jangan ada langsung dalam perkiraan kamu. Jangan ada dalam hisab, dalam perkiraan kamu orang yang gugur waktu mempertahankan agama Allah, gugur syahid Allah Subhanahu wa taala, mereka mati? Tak, mereka tidak mati. Bal ahya'un, malah mereka kesemuanya hidup.
inda rabbihim, tetamu Tuhan mereka. Bila tetamu, yurzaqun, mereka